Pakatan Murni dan Tolak Ansur antara kaum berjaya mempercepat proses kemerdekaan Malaysia. Pakatan Murni merujuk kepada hasil usaha semua kaum di Persekutuan Tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Kegunaan Pakatan Murni adalah merupakan jalan penyelesaian tuntutan dan masalah pelbagai kaum yang sebelum ini berpisah akibat dasar pecah dan perintah British. Antara langkah untuk mempercepatkan proses kemerdekaan Malaysia adalah dengan melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee CLC. CLC telah ditubuhkan di Pulau Pinang pada Januari 1949. Pada peringkat awal, CLC hanya dianggotai oleh kaum Cina dan Melayu sahaja. Kedua-dua kaum ini diketuai oleh tokoh yang amat popular pada masa itu, iaitu kaum Melayu diketuai oleh Datuk Onn Jaafar. Beliau sebagai pemimpin bagi parti UMNO di bawah CLC. Manakala kaum Cina diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock. Tun Tan Cheng Lock merupakan pemimpin bagi parti MCA sebagai parti di bawah Pakatan Besar CLC pada masa itu. Langkah kedua sebagai faktor untuk mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu adalah dengan UMNO membuka keahliannya kepada kaum bukan Melayu. Idea ini dicadangkan oleh Datuk Onn Jaafar, namun dikecam hebat oleh rakyat Melayu. Hal ini disebabkan kerana enggan berkompromi untuk mengubah struktur asal UMNO, iaitu hanya menerima kaum Melayu sebagai ahli. Akibatnya, Datuk Onn Jaafar telah meninggalkan UMNO disebabkan cadangan beliau ditolak. Langkah ketiga bagi mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu adalah dengan penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau Independent Malaya Party IMP. Selepas meninggalkan UMNO, Datuk Onn Jaafar telah menjadi pengasas parti ini dengan menggunakan konsep kerjasama antara kaum dalam sebuah parti. Walaupun Datuk Onn Jaafar tetap dengan pendiriannya, konsep ini masih gagal mendapat sambutan daripada orang Melayu, Cina dan India. Alasan-alasan yang diberikan oleh kaum-kaum di Tanah Melayu ini ialah perpaduan kaum terlalu asing bagi mereka. Langkah keempat yang telah diambil merupakan pelaksanaan persidangan kebangsaan. Persidangan ini telah diadakan pada bulan Februari 1953 oleh Gubernur Jeneral Asia Tenggara iaitu Sir Michael McDonald di King House, Kuala Lumpur. Tujuan persidangan kebangsaan adalah untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk Tanah Melayu. Persidangan kebangsaan diisytiharkan pada bulan April 1953 di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana pengerusinya merupakan Datuk Panglima Bukit Gentang. Pertukaran yang paling besar ialah Tunku Abdul Rahman mewakili pemimpin UMNO di mana menggantikan Datuk Onn Jaafar untuk menganjurkan persidangan ini bersama MCA. Persidangan kebangsaan yang kemudiannya turut disertai oleh pelbagai parti dan persatuan politik lain. Kerjasama ini telah mengasaskan penubuhan Parti Perikatan. Uraikan juga bagaimana pakatan politik di Sabah dan Sarawak membantu proses pembentukan Malaysia. Di Sarawak, beberapa parti politik telah ditubuhkan. Pertama sekali, Parti Bersatu Rakyat atau Sarawak United People's Party SUPP yang diketuai oleh Ong Ki Hui telah dibentuk pada bulan Jun 1959. Parti politik ini majoritinya terdiri daripada kaum Cina dan sebilangan kecil orang Melayu. Seterusnya, Parti Negara Sarawak PANAS telah ditubuhkan pada bulan Jun 1960 di bawah pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Anggota Parti PANAS terdiri daripada orang Melayu yang menyokong penubuhan Malaysia. Parti ketiga yang ditubuhkan di Sarawak ialah Parti Kebangsaan Sarawak atau Sarawak National Party (SNAP) pada bulan April 1961. Parti SNAP telah dipimpin oleh Stephen Kalong Lingkan dan ahlinya terdiri daripada orang Iban. Parti kemudian yang ditubuhkan diikuti SNAP ialah Barisan Rakyat Jati Sarawak Berjasa, di mana parti ini telah diisytiharkan pada bulan Disember 1961. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud, ahlinya terdiri daripada kaum Melayu dan Melanau serta sebilangan kecilnya orang Iban dan orang Bidayuh. Parti yang kelima turut ditubuhkan ialah Sarawak Chinese Association (SCA) pada bulan Julai 1962. Parti keenam ialah Parti Pesaka Anak Sarawak (Pesaka), diketuai Temenggung juga Anak Bareng, telah ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Pada pengakhiran bulan Oktober 1962, 5 buah parti iaitu PANAS, SNAP, Berjasa dan SCA dan Pesaka telah bergabung untuk membentuk parti yang lebih besar dinamakan Parti Perikatan Sarawak.
Di Sabah, parti-parti politik yang berikutnya turut menyumbang kepada pembentukan Malaysia. Parti pertama yang ditubuhkan oleh masyarakat Sabah ialah Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu atau United National Kadazan Organisation UNKO pada bulan Ogos 1961 di bawah pimpinan Donald Stephens. Kemudiannya, Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu atau United Sabah National Organisation USNO telah dibentukkan pada bulan Disember 1961 di bawah pimpinan Datuk Mustafa Datuk Harun yang mewakili orang Islam di Sabah. Tambahan pula, Parti Pasuk Momogun ditubuhkan bulan Jun 1966 di mana pemimpinnya G.S. Sundang. Parti ini kebanyakan ahlinya terdiri daripada kaum dusun atau kadazan. Keempat di Sabah ialah Parti Bersatu dengan pimpinan Koo Siak Chew. Beliau telah mengetuai ahli-ahlinya kebanyakan orang Cina di Sabah. Terdapat juga Parti Demokratik diketuai oleh Peter Chin. Sama dengan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Koo Siak Chew, ahli parti politik ini terdiri daripada orang Cina. Beberapa bulan lebih awal daripada penubuhan Parti Perikatan Sarawak iaitu bulan September 1961, Sabah telah mengambil tindakan untuk membentuk Parti Perikatan Sabah. UNKO USNO, Parti Pasuk Momogun, Parti Bersatu dan Parti Demokratik telah membentuk Parti Perikatan Sabah. Antara faktor-faktor yang mendorong cadangan penubuhan Malaysia termasuklah penubuhan Malaysia menjadi benteng untuk menghadapi ancaman komunis kerana Persekutuan Tanah Melayu berpengalaman membantras Parti Komunis Malaya (PKM) semasa Tanah Melayu mengalami zaman darurat. Faktor kedua penubuhan Malaysia dicadangkan adalah sebab ingin mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura yang masih belum mampu berkerajaan sendiri. Pembentukan Malaysia mampu memberi kebebasan kepada semua rakyat di Sabah, Sarawak dan Singapura supaya kehidupan mereka tidak dikongkong oleh kerajaan British. Faktor ketiga penubuhan Malaysia adalah sebab pembentukan ini merupakan proses dekolonisasi British terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, Tanah Melayu pernah dieksploitasi oleh British, Jepun, Perancis dan sebagainya. Rakyat-rakyat yang lahir di tanah air sendiri tetapi tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang diingini. Faktor seterusnya ialah Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1960 telah membuat usul agar tanah jajahan dimerdekakan. Faktor kelima untuk mempercepatkan kemerdekaan Malaysia adalah kerana wujud satu pasaran yang luas menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian yang dinampak oleh tokoh. Faktor kemudiannya ialah sumber alam tanah Melayu Sabah Sarawak dapat dimanfaatkan untuk mengukuhkan ekonomi. Pengimbangan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota dengan memasukkan Sarawak Sabah ke dalam gabungan ini turut menjadi faktor yang utama. Pembentukan Malaysia adalah bertujuan untuk menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri anggota di samping memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. Memperlihatkan kesepakatan dan semangat setia kawan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura, pembentukan Malaysia dapat membantu untuk memajukan negeri masing-masing. Intihalnya, dengan banyakkan rundingan dan persidangan antara Tanah Melayu dengan Kerajaan British, Sabah, Sarawak dan Singapura, akhirnya Malaysia dapat mencapai kemerdekaan. Pengorbanan, pakatan murni dan sifat tolak ansur yang ditunjukkan tak kira pemimpin atau rakyat telah pun menyumbang kepada kemerdekaan. Jadi sifat ini harus dijadikan pedoman hidup masyarakat Malaysia kini sebagai penghargaan kepada nenek moyang kita yang pernah mencuba untuk memerdekakan Malaysia walaupun banyak halangan dan kesusahan.